Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan ataupun kita akan bincangkan berkenaan dengan tajuk Al-Hal. Okay, hal ini ialah tajuk selepas maf'ul, maf'ul mutlak, maf'ul lahu dan juga maf'ul fih. Baik, hal ini dalam bab al-mansubat. Maksudnya dalam bab dia dikategorikan sebagai halatul i'rab yang dibaca dalam bentuk mansub. Okey. Baik. Sama juga dalam hal ini ada beberapa tambahan daripada tajuk yang telah kamu belajar pada tingkatan 5 kalau tidak silap saya. Okey. Baik, kita terus kepada tajuk hal. Baik, tengok kepada al-hal, ta'rif hal. Al-halu huwa al-wasfu al-fadlatu al-muntasibu lid-dalalati ala hay'atin. Hal adalah suatu sifat yang merupakan suatu tambahan al-muntasib yang dinasabkan ataupun yang dibaca dalam dan dengan nasab lidalalati ala hay'atin untuk menjelaskan tentang keadaan. Hay'ah maksudnya keadaan. Contoh nahu fardan azhab. Maka dalam ayat ini fardan ialah hal kerana apa? Liwujudil quyud al-madhkurah fihi, kerana terdapat syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Apa dia syarat-syarat yang disebutkan? Fardan dia adalah fardan dia ialah hal dalam bentuk al-fadlah al-muntasib dan juga dibaca dalam bentuk nasab. Baik, satu lagi, hal ini dia boleh menjadi jawapan jika ditanya kaifa. Misalnya ditanya kaifa tadhhab, maka awak jawab ataupun kita jawab fardan azhab. Fardan azhabu. Baik, jadi asalnya fardan ini hal ini dia berada di akhir ayat. Contohnya azhabu fardan. Tapi boleh juga ditakdimkan seperti mana dalam contoh. Baik. Seterusnya di dalam ta'rif ada perkataan al-wasfu, ada fadlah, ada al-muntasib. Jadi dalam al-wasfu ni, al-wasfu seperti mana yang kita dah bincangkan dalam tajuk yang lepas, bila sebut al-wasfu, kita kena faham dia ialah terdiri daripada isim al-fa'il, ismul fa'il, ismul maf'ul ataupun sifat musyabbahah. Al-fadlah. Baik, apa makna al-fadlah? Fadlah ni maksudnya ialah tambahan dalam ayat. Maksudnya kalau tak ada perkataan tu dalam ayat, maka ayat tu kita boleh faham. Contoh kalau saya sebut Ja'a talibun, telah datang seorang pelajar. Maka dalam ayat tu Ja'a talibun tak ada fadlah. Kita boleh tambah fadlah. Fadlahnya ialah hal. Jadi kita boleh tambah Ja'a talibun mutabassiman. Pelajar lelaki itu telah datang dalam keadaan tersenyum. Maka mutabassiman ataupun hal mutabassiman itu dipanggil sebagai al-fadlah. Baik. Wa kharaja, okey, cuba tengok pada ni, ini dia punya perincian daripada ta'rif. Kharaja biqaulihi fadlah al-wasful waqi' umdah. Ya, maka keluar daripada perkataan fadlah itu ialah al-wasfu, kata sifat yang menjadi umdah. Contohnya Zaidun qaimun. Zaid qaim. Dalam ini dia tak ada fadlah, Zaidun qaimun. Okey. Umdah ni maksudnya perkataan asal ataupun perkataan yang tidak mempunyai al-fadlah. Kalau saya kata qama Zaidun, Zaid telah berdiri, itu dipanggil sebagai umdah. Tapi kalau saya tambah qama Zaidun, apa lagi, ghadiban, Zaid berdiri dalam keadaan marah,
Maka dalam ayat itu ada umdah dan juga ada fadlah. Fadlahnya tadi ialah ghadiban. Baik. Seterusnya, dalam ayat itu ada sebut lidalalah ala hayatin. Maka apa yang dimaksudkan dengan lidalalah ala hayatin? At-tamyizu al-mushtaq. Maksudnya tamyiz. Tamyiz lainlah tamyiz. Okey, dalam tamyiz ini ialah dalam bab benda-benda yang ataupun dalam bab perkataan yang dibaca mansub. Salah satu daripadanya ialah tamyiz. Sebelum ni kita tahu maf'ul. Semua maf'ul mansub. Maf'ulun ma'ahu, maf'ulun bihi, maf'ul mutlak, maf'ul lahu, maf'ul apa lagi? Maf'ulun fihi. Sekarang al-hal. Satu lagi at-tamyiz. Jadi semua bab ni dibaca dengan mansub. Jadi tamyiz ini dia tidak membawa maksud kepada hay'ah. Jadi bila ada ayat contohnya lillahi darruhu farisan. Farisan ni dia ialah isim ataupun al-wasfu dan dia dalam bentuk al-fadlah. Tetapi dia tidak membawa maksud hay'ah, tidak menjelaskan tentang keadaan. Dia menjelaskan dalam ini farisan ini dia menerangkan tentang tamyiz, membezakan sesuatu, pembeza. Ya, dalam tingkatan 5 pun belajar lam semua dah faham tentang tamyiz. Baik, apa penjelasannya lagi? Fa innahu tamyizun la hal ala sahih. Perkataan farisan itu tamyiz, bukan hal. Iz lam yuqsad bihi dalalah ala al-hay'ah. Kerana perkataan itu tidak membawa maksud hay'ah. Bali ta'ajjub min furusiyatihi. Bahkan dia menyatakan kekaguman tentang kemahirannya berkuda ataupun kebolehannya menunggang kuda. Maka perkataan farisan li bayanil muta'ajjib minhu la li bayani hayatihi. Maka perkataan farisan ini adalah untuk menerangkan sesuatu yang dikagumi, bukan untuk menerangkan hay'ah, keadaan seseorang. Baik. Apa lagi yang dalam takrif ini? Baik, dibagikan contoh di bawah. Wa kadzalika ra'aitu rajulan rakiban. Begitu juga dengan ayat ra'aitu rajulan rakiban. Fa inna rakiban, dalam ayat ini rakiban dia tidak didahului, lam yusbaq lidalalati 'alal hay'ah. Dia tidak didahului sesuatu yang menerangkan tentang keadaan. Bal li takhsisir rajul. Tetapi perkataan rakiban dekat dalam ayat ini adalah untuk mengkhususkan tentang seorang lelaki. Apa makna ra'aitu rajulan rakiban? Ini saya melihat seorang lelaki yang berkenderaan. Jadi rakiban dekat dalam ayat ini dia bukan hal, tapi dia ialah na'at. Okay, jadi hal ini dia menerangkan tentang keadaan sesuatu ataupun keadaan seseorang dalam bentuk hal. Maka hal sekali lagi, al-halu huwal wasful fadlatu al-muntasibu lidalalati ala hayatin. Okay, kita berhenti setakat itu saja dan kita akan sambung tajuknya selepas ini.